Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kisah milikku. Aku merupakan ketua disiplin asrama puteri. Kalau ada apa-apa masalah, budak-budak ni memang akan refer aku. Even benda remeh pun aku kena handle. Contoh macam, Kak, baju yang saya sidai hilang lah. Sejak Menjak ni, banyak gila cerita yang aku dengar. Ada yang macam tak logik diterima akal. Ada yang terlalu annoying. Ada juga yang serius dan tegang. Tapi nak dipendekkan cerita, malam ni suasana di asrama sangat sunyi. Udara pun dingin. Dah macam dekat Cameron Highland. Sedang aku siapkan assignment, tiba-tiba pintu bilikku diketuk bertalu-talu. Aku dengan pantasnya membuka. Akak, tadi masa kami tengah buat assignment, tiba-tiba ada bunyi orang mengilai kat tengah padang ampaian tu, kata mereka. Mampus. Apa lagi nak jadi ni? Detik hatiku. Aku menenangkan mereka dengan menyatakan bahawa tiada apa yang perlu dirisau. Baca surah-surah yang dihafal. Jangan terlalu seronok. Aku menghantar mereka sampai ke bilik. Tapi tidak dapat aku nafikan suasana asrama saat itu sangat sunyi. Padahal semua bilik masih menyala menandakan budak-budak belum tidur. Aras 3, aras 2, aras 1, aku lewati untuk memastikan tiada apa yang pelik. Takut juga ada pelajar yang masih di luar bilik waktu ni. Sudah puas hatiku memantau kawasan asrama. Aku naik ke bilik di tingkat 4. Sepanjang perjalanan naik, mulutku terkumat kamit mengutuk sistem pengurusan asrama kerana meletakkan aku di tingkat 4. Nak bagi aku kurus ke apa letak aku tinggi-tinggi? Mereka tak tahu ke? Letak aku tinggi macam ni, lagi akulah malas nak turun. Kalau boleh nak terjun je dari atas. Tiba-tiba bulu romaku berdiri tegak. Aku terhenti. Mulutku terkunci padahal tadi tak berhenti mengutuk. Suara nyaring kedengaran dari padang ampaian. Diminta semua siswi kekal di bilik masing-masing. Dan diminta semua ahli jawatan kuasa turun ke arah 1 sekarang. Arahan dikeluarkan dari ketua blok. Aku apa lagi? Terus turun dengan laju ke bawah. Sesampai saja di arah 1, aku mengucap panjang. Aku menggigil. Korang nak tahu apa aku nampak? Seorang budak perempuan berambut panjang sedang menari tarian ulik mayang di tengah-tengah lapangan padang. Lingkut tariannya seperti seorang penari profesional. Tariannya lemah gemalai seolah-olah ada iringi bunyi gamelan.
Sesekali terdengar dia sedang humming lagu Ulik Mayang. Tapi dengan suara lembut, tapi cukup membuat air mataku mengalir laju. Bulu romaku tegak. Laungan azan ayat kursi berkumandang dari pusat Islam. Pergerakan tariannya menjadi semakin rancak. Suara yang mulanya sangat halus tiba-tiba menjadi kuat, seolah-olah bukan seorang yang mengalunkan melodi lagu Ulik Mayang. Kami tidak berani berbuat apa. Kami hanya menunggu bantuan para siswa dan ustaz-ustaz yang sepatutnya. Kami saat itu hanya mampu mengawal pelajar junior yang ketakutan di bilik masing-masing. Tiba-tiba, satu bilik di hujung sudut aras dua tiba-tiba berbunyi seperti sesuatu yang berat jatuh. Berlari kami ke atas. Sedang kami berlari, seorang pelajar perempuan melompat ke atas balkoni sambil mencangkung dan tangannya bergerak mengikut tarian pelajar perempuan yang berada di tengah padang ampaian. Diikuti dengan beberapa pelajar perempuan yang lain. Jumlah kesemua pelajar pada malam itu yang kerasukan seramai 15 orang termasuk 2 orang pelajar yang berbangsa India. Kami mengucap panjang. Ya Allah, ini bukan kudrat kami. Andai seramai ini, Ya Allah. Getus hatiku. Pada ketika ini, kami sedang menunggu para siswa, ustaz dan beberapa pensyarah serta warden yang lain. Kami memasang ayat suci Al-Quran menggunakan speaker, tapi tidak membantu sama sekali. Suasana asrama saat itu sangat hening dan sunyi. Hanya kedengaran suara pelajar-pelajar perempuan humming lagu Ulik Mayang. Mereka menari dengan mata yang tertutup rapat. Seram. Suara mereka mampu membuai kami kemerduan suaranya. Selepas 15 minit, barulah para siswa, ustaz dan beberapa warden datang. 2 orang pelajar siswa diarahkan untuk berada di setiap aras bagi menjaga pelajar yang mencangkung di balkoni. Dan beberapa pelajar meletakkan tilam gym di bawah blok seandainya ada yang melompat. Sedang ustaz membaca sesuatu, pelajar perempuan di padang ampaian memandangnya dengan pandangan sinis dan berdehem. Tiba-tiba, dia duduk bersila sambil tangannya bergerak mengikut alunan lagu. Aku terpesona. Lenggoknya sungguh lembut sekali. Aku terbuai. Cepat-cepat kawanku menyedarkanku. Ustaz mengeluarkan sehelai kain dan membaluti kepala pelajar tersebut sambil terkumat kamik membaca surah.
Dia milik aku. Dia warisanku. Aku dan dia adalah satu. Dia adalah aku. Suara garau kedengaran. Kami terdiam menunduk. Allahu Akbar. Itu saja mampu aku ucapkan. Dia bukan milikmu. Dia milik Allah. Jangan kau ganggu anak ini. Pulanglah ke tempat kau. Jujur aku cakap. Di tengah-tengah proses rawatan tersebut, aku lari menyusup ke surau kerana takut. Jadi aku tak mampu ceritakan apa yang terjadi. Tapi aku boleh ceritakan kronologi dia berjumpa dia. Setelah hampir sejam ustaz merawat mereka, akhirnya mereka semua sedar tapi dalam keadaan yang sangat lemah. Kami kumpulkan mereka di surau asrama, takut terjadi apa-apa. Setelah pelajar perempuan itu sedar, kami bertanya kepada mereka apa sebenarnya yang terjadi. Aku harap korang faham apa yang aku sampaikan. Satu, Tasha, bukan nama sebenar. Pergi ke pantai di belakang institusi kami. Sedang berjalan, tiba-tiba dia terlihat seutas rantai mutiara yang sangat cantik dan di samping rantai tersebut ada botol yang berisi kerang besar yang sangat indah dipandang. Tasha mengambil dan membawa pulang ke asrama. Kedua, semasa Tasha sedang mandi, tiba-tiba di shower sebelah ada seorang perempuan menyanyikan lagu Ulit Mayang dengan merdu sekali. Dia pelik, siapa pula yang menyanyi lagu berhantu ni tengah-tengah maghrib. Ketiga, Tasha memakai rantai mutiara yang dijumpainya. Tiba-tiba badannya berasa sangat sejuk dan mulutnya seakan humming lagu Ulit Mayang dengan lancar. Walhal dia tidak pernah tahu akan liriknya. Dari katil sehinggalah dia turun melewati tangga, mulutnya menyanyikan lagu tersebut. Tasha merasakan ada seseorang berada di belakangnya dan menggerakkan tangannya untuk menari. Katanya sepanjang turun, tangannya bergerak mengikut alunan lagu yang dihummingnya itu. 4. Tasha sebenarnya sedar bahawa dia sedang menari. Cuma dia tidak mampu melawan. Dia terlampau terbuai dengan tarian sehinggakan dia mampu mengawal segala penggerakan. Dia dikawal. Sejak dari hari itu, acap kali kedengaran suara perempuan nyanyi Ulit Mayang. Setiap kali maghrib pasti akan kisah yang konon katanya kedengaran suara nyanyi halus dari kamar mandi walaupun hakikatnya tiada satu orang pun di dalamnya. Ada penamakan sesosok wanita berbaju klasik Melayu berwarna kuning diraja berlegar di sekitar asrama. Mulai dari itu, kami JK asrama mewajibkan setiap aras untuk turun berselang setiap minggu untuk solat berjemaah dan membaca Yasin. Dari kisah ini, aku belajar sesuatu iaitu jangan sesekali mengambil barang atau apa sekalipun yang bukan hak kita.
Aku sentiasa berpesan pada mereka untuk sentiasa menjaga segala tingkah laku bila berada di luar kawasan kebiasaan kita. Terima kasih Takut Tak The Podcast kerana sudi membaca. Harap cerita aku ni tak memeningkan korang untuk baca.